Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Dan hari ni aku nak bincang satu isu semasa. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Hari ni aku nak terangkan tentang satu status yang viral dalam satu akhbar berita harian tentang seorang peguam bela Melayu membela tertuduh dalam kes pemandu mabuk ini. Mungkin jika kita tidak memahami bidang tugas seorang peguam, kita pasti akan buat satu kesimpulan yang cukup mudah. Kenapa bela orang yang jelas-jelas bersalah? Atau kenapa Melayu ni bela Cina? Atau dah lah hukuman tak setimpal, siap nak ikat jamin lagi? Atau tak takut neraka ke? Dan sebab yang paling klise adalah dia sebab duit kan? Tak betul. Jadi ia seolah-olah membawa kepada satu persoalan, bolehkah seorang peguam bela membela pesalah? Atau lebih sentimen lagi, peguam beragama Islam bela pesalah Cina mabuk? Guys, tenang, fikir dan jangan emosi. Pertama sekali, kita kena faham, di mahkamah, dalam kes sivil kita ada pihak plaintiff dan juga defendant. Bagi kes jenayah, kita ada pendakwa raya dan juga peguam bela. Dan peguam bela ini mewakili orang yang kena tuduh ataupun OKT. So secara realitinya, orang yang mendakwa ataupun orang yang tertuduh mempunyai hak untuk melantik peguam mewakili diri masing-masing. Cuma isunya pada hari ini, tak kala di akhbar berita harian tersebut ada menunjukkan seorang peguam bela Melayu membela pesalah mabuk bangsa Cina ini. Seperti yang tertera dalam akhbar, ia bawa pula kepada perkara nombor 2. Kita tidak boleh pandang sebelah mata sahaja atau buat penilaian berdasarkan sebelah pihak juga. Walaupun hakikatnya A, kita nampak dengan jelas apa yang berlaku, atau B, kita hanya mendengar tapi tak melihat perkara sebenar yang berlaku. Sebab apa? Because we have law. Kita ada undang-undang. Jangan hanya kerana title seorang peguam bela, kita pukul rata semua peguam bela adalah jahat. Sebab tak semua orang yang menuduh itu betul dan tak semua yang tertuduh itu bersalah. Begitu juga bila mahkamah arahkan pihak tertuduh untuk bela diri, tak semestinya mereka bersalah. Timbul pula persoalan, macam mana pula kalau seorang peguam bela itu tahu di mana anak guam dia sedar dan mengaku membunuh? Kan kira subahat ke neraka tu, right? Hati-hati dengan statement anda. Faktanya, pengakuan seseorang itu hanya boleh disabitkan kesalahannya jika pengakuan tersebut dibuat di dalam mahkamah, baik dalam perundangan Islam maupun sivil. Kita kena tahu dan juga kita kena ingat bahawa pengakuan jenayah hatta jika dibuat di hadapan Kaabah sekalipun atau bersumpah junjung Al-Quran di dalam masjid, ada kesan sabitan. Apatah lagi jika pengakuan itu dibuat di dalam pejabat peguam ataupun di kedai mamak. Dan ini membawa kepada perkara yang ketiga. Rentetannya, tugas peguam bukanlah tentukan salah benar seseorang, tetapi mereka berikan nasihat perundangan dan bukannya hukuman. Sebab yang menjatuhkan hukuman dan membuat keputusan adalah hakim di dalam mahkamah dengan menilai keterangan dan beban bukti serta pengakuan daripada kedua-dua belah pihak di dalam sebuah perbicaraan yang adil. Aku bawa satu contoh dalam mahkamah syariah bagi kes jenayah minum arak. One of my senior ada jadi peguam bela bagi seorang pemabuk ini, iaitu orang kena tuduh ini. Dan dia bela bukan sebab dia setuju dengan jenayah mabuk yang dilakukan ataupun jenayah minum arak itu. Akan tetapi tertuduh masih lagi ada haknya sebagai pesalah untuk dibela, seperti meminta untuk ringankan hukuman. Sebab kita mengambil kira prinsip Islam tentang adakah kesalahan kali pertama itu perlu dikenakan hukuman yang berat. Jadi adakah my senior ini dikira sebagai kategori peguam neraka? Fikir-fikir. Aku juga tak nafikan mungkin juga ada kes yang wujud ibarat menegakkan benang yang basah. Tetapi percayalah, walau sesempurna mana pun kes yang dibawa oleh pembela, segala keputusan tetap terletak di bawah mahkamah, sama ada tertuduh bersalah ataupun tidak, based on kepada fakta-fakta kes dan juga keraguan yang ditimbulkan. Membawa pula kepada perkara yang keempat, beban pembuktian terletak pada pihak yang mana? Bagi kes jenayah, ia terletak pada pihak pendakwa raya. Di mana konsepnya ada disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Maksudnya, orang yang mendakwa perlu kemukakan bukti, keterangan dan sokongan untuk menyokong tuduhannya itu. Dan bagi tertuduh, untuk menafikan tuduhan tersebut. So, menjadi tugas pendakwa raya untuk buktikan tuduhan ke atas tertuduh, dan bebanan pembuktian tersebut perlulah melebihi keraguan munasabah. Untuk lebih memahami perjalanan kes jenayah secara umum, anda boleh sahaja Google atau cara kes jenayah di mahkamah tinggi dan juga rendah, dan juga bentuk keterangan orang kena tuduh ataupun OKT di mahkamah. Lalu ia membawa kepada perkara yang kelima. Tugas peguam bela bukan putar balik di mahkamah, tetapi hanya menimbulkan keraguan munasabah dari segi elemen pertuduhan jenayah ataupun kepada prosedur pengenalian kes jenayah tersebut. Berkenaan dengan tuntutan ganti rugi yang boleh dituntut oleh ahli keluarga mangsa, aku sangat galakkan korang untuk baca satu penulisan yang ditulis oleh seorang peguam, iaitu Encik Mufarwah Farid, one of my senior
masih di sekolah dulu di Facebook beliau. Aku sertakan link di bawah. Dan korang akan faham secara ringkas dan umum flow-nya di mana prosedur yang keluarga mangsa pemandu mabuk sedang alami sekarang adalah prosedur jenayah. Dan yang kita sebagai rakyat Malaysia kecam dan minta agar ganti rugi yang setimpal diberikan kepada keluarga mangsa adalah perlu melalui prosedur sivil. Serius, sangat bermanfaat. Membawa pula kepada persoalan yang keenam. Timbul persoalan. Kalau dah tahu orang tu salah, tak payahlah bela. Guys, macam yang aku cakap tadi, jangan pukul rata. Aku bertanya perkara ini kepada seorang kenalan peguam dan jawapan beliau adalah, pertama sekali, sebagai seorang peguam bela, memang ada pilihan untuk pilih anak guam untuk diwakili. Tapi kalau kita kerja di firma orang lain, dia agak sukar sebab kita kena ikut bos punya pilihan anak guam. Just because yang jadi lawyer ini melibatkan undang-undang dan hak-hak yang terkait dengan keadilan, yes, tugas mereka sangat berat. Tapi kita tak boleh nak terus judge mereka dan terus kata tugas ni membawa kepada neraka. Kedua, sekalipun peguam bela tahu bahawa anak guamnya bersalah dan mengaku, pihak yang bersalah masih lagi ada hak untuk dapatkan hukuman yang berpatutan. Contohnya, memang dilakukan kesalahan. Jadi tugas peguam adalah untuk memastikan anak guam mereka tidak dikenakan hukuman yang terlebih berat atau berlebihan. Dan ini ada dipanggil sebagai mitigasi hukuman. Dan tahukah anda, ratusan untuk seseorang itu mengaku salah kepada peguamnya, apatah lagi di dalam mahkamah, atas perbuatan yang dilakukan itu adalah sangat sedikit. Ia membawa kepada perkara yang ketujuh. Ada ke tidak peguam bela yang telus sekarang ni? Lagi mana yang membela masih lagi seorang manusia, bukan haiwan, bukan robot? Ya, kita ada. Dan bila aku bertanya kepada rakan-rakan yang telah bergelar peguam dan juga junior-junior yang masih lagi belajar dalam bidang perundangan, aku boleh simpulkan bahawa peguam yang telus adalah peguam yang berusaha sebaik mungkin untuk memastikan hak anak guamnya terbela. Biasanya peguam yang baik akan berterus terang kepada anak guamnya berkenaan dengan kes tersebut. Dan antara hak pesalah juga adalah memastikan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya kepadanya adalah betul dan tepat, bukan palsu. Bagaimana dalam kes arwah Zulfarhan, hanya seorang sahaja daripada 18 yang tertuduh, if I'm not mistaken, dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan kerana ia benar-benar jalankan dengan teliti. Bukan sekadar bila campak bukti and you're guilty. And of course, itu adalah keputusan mahkamah. Dan ia membawa kepada perkara yang ke-8. Perkara yang kita perlu pegang sebagai manusia adalah seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Dan kita boleh ambil iktibar daripada kisah Zulaikha dan juga Nabi Yusuf, di mana Zulaikha telah menuduh Nabi Yusuf cuba melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Namun, keraguan yang ditimbulkan oleh Nabi Yusuf adalah bajunya terkoyak di bahagian belakang dan bukannya di bahagian hadapan. Inilah cara yang Islam ajar agar kita perhalusi kaedah pembuktian dan keraguan dalam suatu kes jenayah. And of course, Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Jika tertuduh benar-benar bersalah tapi terlepas, jangan risau, mahkamah akhirat masih lagi ada. Bagi netizen, aku turut bersimpati dan berharap perbicaraan yang adil dapat berlangsung. Jangan jadi netizen yang guna kapasiti kebebasan bersuara, mengecam dan menghina pekerjaan orang lain yang dilihat salah secara emosi tanpa memahami realiti. Kesimpulannya, kita sebagai orang yang bukan ahlinya tidak perlu meroyan tak tentu arah, seolah-olah kita lebih hakim daripada seorang hakim dan juga Maha Al-Hakim. Pasakkan kefahaman bahawa seorang peguam bela membela bukan kerana berpihak kepada jenayah yang dilakukan, tetapi membela agar mendatangkan sebuah perbicaraan yang adil untuk semua. Itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. If you like this video and have any other suggestion to share together, just put at the comment below and don't forget to subscribe. Bye. Thanks for watching.